Saya tak layan sangat soalan-soalan macam kalaulah diberi peluang sekali lagi, kalau boleh berpatah balik 20 tahun ke belakang. Saya tak suka soalan-soalan macam tu, sebab benda tu takkan berlaku dan tak ada apa-apa faedahnya untuk meneroka jawapan. Malah mungkin menyebabkan rasa sedih kalau ada sesuatu yang nak disedihkan unnecessarily. Kecuali kalau jawapan kepada soalan itu boleh menyumbang kepada something yang kita boleh buat sekarang lah. Misalnya kita fikir tentang education, pendidikan anak-anak kita kan. So antara soalan jenis macam tu yang ada ditanya kepada saya ialah, kalau saya boleh berpatah balik ke zaman persekolahan, apakah ada something yang saya kesalkan ataupun yang saya akan buat something different? Kalau saya fikir macam tu, saya rasa antara perkara yang saya tak dapat masa sekolah dulu ialah saya tak dapat idea macam mana dengan mempelajari sains saya boleh meneroka kebenaran, mencari kebenaran. Saya dapat sikit benda tu ketika belajar subjek biologi. Alhamdulillah, kerana cikgu biologi kami, Cikgu Ma'arif, memang memberi penekanan khusus dalam hal tersebut. Kami memang bawa Quran terjemahan dalam setiap kelas biologi kami. Cuma tahap kaitan di antara agama dengan sains dalam kelas biologi tu ialah benda yang kita belajar dalam biologi, benda tu ada dalam Al-Quran. Dan bila dia ada dalam Al-Quran, dia menunjukkan Al-Quran itu benar, dia menunjukkan kebesaran Allah, dan saya amat menghargainya. Ia cukup very impactful untuk saya sebagai seorang kanak-kanak, sebagai seorang remaja berusia 16 tahun, tingkatan 4 pada masa tersebut. Tapi saya lebih harap agar kaitan di antara agama dengan sains itu, dan bagaimana sains adalah alat yang saya boleh pakai untuk mencari kebenaran itu, saya nak benda tu di dalam fizik, iaitu dalam 3 subjek sains. Itulah subjek yang saya paling struggle dari segi mengekalkan minat. Unfortunately, Cikgu Kamil yang ajar fizik sangat bagus, cuma mungkin uji kaji yang menggunakan pita detik pada masa tersebut terlampau lama. Selama 4 bulan tu saya duk menghadap pita detik kerjanya, dan saya rasa kebosanan itu mungkin boleh terubat sekiranya saya ada some idea bagaimanakah pengalaman dan juga pengetahuan yang saya dapat melalui eksperimen menggunakan pita detik tu saya boleh pakai untuk faham topik-topik kompleks besar yang ada di hadapan fizik tu. Itu yang saya kesalkan. Dalam subjek kimia still okay. Saya rasa kimia lebih kurang macam biologi juga, banyak membabitkan hafalan. Tapi fizik, dia adalah something yang kita kena exercise otak kita. Dan kawan kepada fizik tu juga, yang juga saya tak dapat big picture dia, especially in future, macam mana nak apply knowledge tu, ialah matematik tambahan. Bila saya mula belajar matematik tambahan, saya rasa Cikgu Syamsina, kalau tak silap saya lah, di Smart Labu pada masa tu, saya struggle dengan matematik moden. Sebab saya rasa matematik moden macam suffocating sikit. Saya rasa lemas dalam matematik moden kerana saya tak boleh buat dalam matematik tambahan apa yang saya buat dalam matematik moden. Dalam matematik tambahan, bukan hanya jawapan yang betul yang penting, tetapi jalan untuk sampai kepada jawapan itu dihargai dan diperhatikan. Itu yang sangat fascinating untuk saya. Tapi saya tak get the point why it is very important dan apa kegunaannya pada masa-masa mendatang. Tanpa maklumat tersebut, saya tidak dapat mengimbangkan minat saya kepada agama agar saya tidak tinggalkan belajar sains ni. Terutamanya apabila saya dimaklumkan yang saya tak boleh ambil bahasa Arab dalam SPM kerana dah terlebih subjek, biologi, kimia, fizik, kemudian bahasa Inggeris pun ada 1119. Jadi sistem pada masa itu tak membolehkannya. Saya terpaksa membuat pilihan, dan pilihan itu adalah pilihan yang mempengaruhi hidup saya sampai sekarang. Saya telah nekat untuk keluar daripada kelas sains dan belajar di dalam bidang lain yang bukan merupakan aliran pilihan saya, tapi saya pilih itu semata-mata kerana di dalamnya itu ada peluang untuk saya make sure saya boleh continue belajar agama dan saya boleh continue belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab tu maksud saya di tahap yang saya boleh berbahasa Arab, kerana the only objektif yang ada, saya bukan nak jadi agamawan, saya cuma nak jadi seorang Muslim yang dewasa nanti, faham agama dia, dan cara faham agama dia ialah kerana dia boleh berbahasa Arab. So dia ada akses kepada sumber-sumber dan tidak bergantung hanya kepada terjemahan. That was the only idea yang dominating objektif perjalanan saya masa saya sekolah. Kekesalannya ialah kerana pada tahun 2023 ni, bila saya nak memahami theoretical fizik,
terutamanya pada nak meneroka fizik angkasa, saya rasa macam saya langsung tak pernah belajar sains. Saya hanya boleh appreciate the results dan explanation, tapi saya tak faham dia punya proses. Dan untuk berusaha memahami sedikit proses tu, apa yang saya buat ialah dalam beberapa tahun ini ialah saya baca balik buku basic sains macam saya budak-budak. Saya baca balik buku sains yang ditulis untuk kanak-kanak berusia 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, supaya saya faham balik atom, molekul, lepas tu foton pula macam mana, apa bezanya mereka ini tadi. Dan saya still struggle untuk letakkan everything agar dia boleh menjadi alat yang saya selesa gunakan. So bila saya dengar penjelasan terutamanya bila topik-topik macam black hole, big bang, saya dapat appreciate sikit lah. So itu adalah mungkin antara kekesalan diri saya, sebab saya rasa Allah rezekikan kepada saya untuk saya boleh belajar, saya mudah faham, tapi saya tak gunakan kebolehan saya untuk faham, kemampuan saya untuk faham itu untuk mengukuhkan ilmu alat dalam bidang sains yang amat saya perlukan. Bila saya meneroka sains, objektifnya bukan kerana saya ragu-ragu dengan sesuatu dalam Al-Quran. Saya membacanya, meneliti karya-karya ilmuwan-ilmuwan silam, bagaimana mereka make sense dengan beberapa perkara yang diterangkan dalam Al-Quran. Tapi sains itu saya tidak melihatnya sebagai satu ilmu asing ke, tapi dia adalah untuk komplement. Mungkin dah terlambat, cuma pada masa ini yang boleh saya manfaatkan daripada kekesalan saya ialah membebel lah dengan anak saya. Betapa ruginya mereka bila mereka tak ambil berat untuk belajar ni. At least saya dulu, sebab saya nak belajar agama, saya tercicir sains. Tapi korang sekarang ni, agama pun tak belajar sangat, sains ni pun korang tak ambil buat. So korang nak apa sebenarnya? Takkanlah capai hair rambut, hair kasut, ya, tak habis-habis dengan benda-benda macam tu sahaja. Yang tu lah sebagai orang tua yang popek membebel dengan anak-anak, biar orang pun fed up dengar kan. Wallahualam.